Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman politik paling tergempar. Jufazli Syekh Ahmad menang besar melawan atuk dan abah dalam Mahkamah Malaysia secara rasmi. Untuk makluman lebih 32 juta rakyat dan seluruh dunia, akhirnya kun fayakun atas izin kuasa Allah yang Maha Kuasa, Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya menang besar dan menang bergaya mengalahkan atuk dan abah dalam perbicaraan kes jenayah penculikan politik di Mahkamah Magistrate pada 11 Oktober 2019. Saya ulang pakcik-makcik Otok Arung. Akhirnya secara rasmi Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya telah menang besar dan berjaya mengalahkan atuk dan abah secara mengejut dalam perbicaraan kes jenayah penculikan politik dan tangkapan politik di Mahkamah Magistrate dalam Malaysia. Ini adalah berita yang sangat-sangat memalukan atuk dan abah, yang mana atuk dan abah tidak mahu 32 juta rakyat Malaysia mengetahui kemenangan Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya selepas insiden penculikan politik kantoi dibuat oleh atuk, abah dan konco-konconya dalam Malaysia. Sememangnya atuk dan abah sangat-sangat malu dan sangat-sangat terkejut kalah buat kali pertama melawan Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya dalam perbicaraan kes jenayah penculikan politik dan tangkapan politik yang dibuka sendiri oleh atuk dan abah di Mahkamah Magistrate Malaysia. Selepas Jufazli Syekh Ahmad membuat laporan dan mengheret atuk serta abah bersama konco-konco mereka dalam mahkamah, akhirnya Jufazli Syekh Ahmad berjaya menghancurkan atuk dan abah dalam Mahkamah Magistrate pada 11 Oktober 2019 yang lalu. Berita kekalahan atuk dan abah ini disembunyikan bertahun-tahun kerana atuk dan abah tidak mahu 32 juta rakyat Malaysia tahu atuk dan abah tidak ada kuasa dalam Mahkamah Malaysia sehingga kalah teruk di tangan Jufazli Syekh Ahmad. Kenapa hakim memberi kemenangan besar kepada Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya? Berdasarkan alasan penghakiman, sememangnya hakim mendapati kerajaan atuk dan abah selaku bekas Menteri Dalam Negeri bersama konco-konconya melakukan jenayah besar menculik Jufazli Syekh Ahmad secara politik dalam Malaysia pada 16 Mac 2019 lalu. Selain itu, hakim mendapati sewaktu atuk dan abah memberi arahan kepada konco-konco mereka menyerbu rumah Jufazli dan menangkap serta menculik Jufazli secara politik, rupa-rupanya tidak ada waran tangkap dan tidak ada waran geledah rumah. Maka hakim telah memberi kekalahan yang sangat-sangat memalukan kepada kerajaan atuk dalam Mahkamah Magistrate secara rasmi. Kerana bagi hakim, penangkapan politik dan penculikan politik ke atas Jufazli Syekh Ahmad yang disaksikan oleh keluarganya adalah satu jenayah penyalahgunaan kuasa di sisi undang-undang dan perlembagaan. Kerajaan atuk, abah dan konco-konco penculik mereka gagal menunjukkan waran tangkap dan waran geledah rumah
kepada adik-beradik Jufazli Syekh Ahmad pada 16 Mac 2019 lalu. Maka hakim membuat keputusan adalah menjadi hak Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya untuk meminta waran tangkap dan waran geledah rumah. Malah, kerajaan Atok tidak boleh menangkap dan menculik secara politik Jufazli Syekh Ahmad tanpa ada sebarang waran. Oleh itu, dalam insiden penculikan politik yang ada bukti video di tangan Jufazli Syekh Ahmad dan lebih 32 juta rakyat menyaksikan penculikan politik itu berlaku jam 3 pagi, hakim mendapati kerajaan Atok melanggar undang-undang dan melanggar SOP kerajaan. Di sisi undang-undang dan perlembagaan adalah tidak boleh Atok dan Abah ketuk rumah Jufazli Syekh Ahmad tengah-tengah malam buta waktu rakyat tidur tanpa ada waran. Di sisi undang-undang dan perlembagaan adalah haram dan tidak boleh untuk kerajaan Atok dan kerajaan Abah menyerbu rumah Jufazli jam 3 pagi tengah-tengah malam buta. Kerana inilah namanya penculikan politik yang cuba dielakkan oleh Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya. Bagi hakim juga adalah wajar untuk Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya tidak memberi kerjasama kepada kerajaan Atok dan Abah beberapa tahun lalu untuk memberi kerjasama kerana nyawa dan keselamatan Jufazli Syekh Ahmad bersama keluarganya dilindungi oleh undang-undang dan perlembagaan. Di tengah-tengah malam buta tak boleh tangkap Jufazli Syekh Ahmad tanpa waran. Ini namanya adalah tangkapan politik dan penculikan politik yang merupakan satu jenayah besar dalam undang-undang dan perlembagaan. Maka ini adalah sejarah baru politik dunia dan sejarah baru dalam politik Malaysia. Buat kali pertama Jufazli Syekh Ahmad menang besar smackdown Atok dan Abah dalam Mahkamah Malaysia. Atok dan Abah kalah teruk di tangan Jufazli Syekh Ahmad juga adalah kerana Atok dan Abah tidak berani hadir perbicaraan mahkamah untuk bersemuka dengan Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya. Semua soalan yang ditanya oleh peguam Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya serta soalan yang arif hakim tidak dapat dijawab oleh Atok, Abah dan konco-konco mereka sepanjang perbicaraan mahkamah di Mahkamah Magistrate Malaysia. Akhirnya secara rasmi pada 11 Oktober 2019, Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya berjaya mengalahkan Atok dan Abah secara rasmi dalam sejarah institusi kehakiman negara. Seterusnya, perang besar mahkamah telah bersambung semula. Atok dan Abah tidak berpuas hati kalah di tangan Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya di Mahkamah Magistrate. Atok dan Abah, penculik berlesen itu, telah merayu di Mahkamah Tinggi Malaysia untuk berperang semula melawan Jufazli Syekh Ahmad dan keluarganya. Atas izin kuasa Allah yang maha hebat, yang maha tinggi, yang maha kuasa, buat kali kedua, pada 20 Februari 2020, Atok dan Abah serta konco-konco mereka yang menculik Jufazli secara politik 4 hari 4 malam diisytiharkan kalah lagi dengan sangat-sangat memalukan oleh Hakim Mahkamah Tinggi. Keputusan kekalahan 2 kali berturut-turut tidak mahu disebarkan oleh Atok dan Abah serta tentera-tentera Dajjal laknatullah mereka.
kerana sememangnya ini adalah kemenangan bergaya yang membersihkan nama Jufazli Shah Ahmad dan keluarganya dalam negara Malaysia. Sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat wow. Saya dan peguam saya bersama keluarga saya sangat-sangat bangga. Buat kali kedua, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengisytiharkan atuk dan abah kekal bersalah dan kekal kalah kerana didapati melanggar undang-undang dan perlembagaan serta membuat jenayah penangkapan yang tidak sah, iaitu tak ada waran ketika menyerbu rumah Jufazli Shah Ahmad jam 3 pagi. Oleh hal demikian, sepanjang perbicaraan di Mahkamah Tinggi buat kali kedua, semua hujah-hujah atuk dan abah yang kantoi menculik Jufazli Shah Ahmad secara politik tidak diterima oleh Hakim Mahkamah Tinggi. Semua hujah-hujah tipu atuk, abah dan konco-konco mereka yang membuat tangkapan politik tanpa waran ke atas Jufazli Shah Ahmad tengah-tengah malam buta jam 3 pagi beberapa tahun lalu dianggap satu jenayah yang besar, satu jenayah abuse of power, satu pelanggaran undang-undang dan perlembagaan yang sangat besar. Maka bertitik tolak daripada kekalahan kedua ini, atuk akhirnya dipecat oleh Agong sebagai PM ke-7 secara rasmi pada 22 Februari 2020. Selepas Jufazli Shah Ahmad membuat laporan rasmi kepada pihak mahkamah dan Jufazli Shah Ahmad bersama keluarganya menang besar 2 kali berturut-turut di Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Tinggi melawan atuk dan abah buat kali pertama, akhirnya bala malapetaka dan karma menimpa legasi politik atuk sehingga atuk terkejut, tumbang terguling-guling dipecat oleh Agong di Istana Negara Kuala Lumpur pada tahun 2020 lalu. Inilah kehebatan mulut berbisa Jufazli Shah Ahmad sehingga berjaya menumbangkan atuk sehingga atuk dipecat oleh Agong, hilang jawatan PM ke-7. Abah juga mempunyai nasib malang yang sama. Setelah Jufazli Shah Ahmad menang bergaya, abah juga dipecat sebagai PM ke-8 oleh Agong pada tahun 2021 lalu. Inilah rahsia-rahsia sulit, maklumat sulit intelligence report yang disembunyikan oleh atuk dan abah yang kalah secara mengejut, kalah dengan sangat memalukan di tangan Jufazli Shah Ahmad dalam semua perbicaraan mahkamah. Sehingga hari ini, atuk dan abah tidak boleh mengubah keputusan mahkamah yang mana mereka kantoi melakukan jenayah penculikan politik yang cukup dahsyat, yang cukup kantoi. Ada bukti video yang ditonton oleh lebih 32 juta rakyat pada 16 Mac 2019 lalu. Sehingga hari ini, semua Perdana Menteri yang maha zalim, maha diktator, yang maha perompak, yang maha dajal menangkap Jufazli Shah Ahmad secara politik yang diketuai oleh atuk ini. Kalau anda semua perasan, semua Perdana Menteri itu tumbang dan hancur di Putrajaya secara mengejut oleh Jufazli Shah Ahmad. Ibrahnya, pengajarannya, sehebat mana seorang pemimpin maha zalim mahu menangkap, menzalimi dan menculik Jufazli Shah Ahmad, akhirnya pemimpin itu sebagai Perdana Menteri dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Putrajaya. Pengajarannya, ibrahnya, sekaya mana seorang Perdana Menteri, seorang pemimpin penguasa maha zalim, maha diktator, pasti dan pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang cuba menzalimi dan memijak rakyat miskin seperti Jufazli Shah Ahmad yang tidak ada jenayah ini. Akhirnya
atuk dan abah tumbang dan dipecat oleh Agong sebagai PM ke-7, sebagai PM ke-8 kerana kantoi menculik Jufazli Shah Ahmad secara politik. Pengajaran terakhir, Mahkamah Malaysia tidak terletak di bawah kuasa atuk, abah dan tentera-tentera Dajjal laknatullahnya. Mahkamah Malaysia adalah milik rakyat, adalah milik negara. Sebab itu, atuk dan abah yang sangat kaya raya trilion A menyalahgunakan kuasa, menangkap dan menculik secara politik Jufazli Shah Ahmad 4 hari 4 malam bermula 16 Mac 2019, akhirnya tersungkur kalah, kena smackdown berlipat-lipat oleh peguam Jufazli Shah Ahmad dan keluarganya buat kali pertama di Mahkamah Magistrate 11 Oktober 2019, dan atuk bersama abah kalah buat kali kedua di Mahkamah Tinggi pada 20 Februari 2020 lalu. Laporan kekalahan atuk dan abah ini boleh dibaca dalam mana-mana laporan berita yang telah dilaporkan oleh Free Malaysia Today. Jufazli Shah Ahmad dan keluarganya menang besar, menang bermaruah, menang bergaya secara mengejut, menghancurkan atuk dan abah serta konco-konco mereka dalam Mahkamah Malaysia yang berdaulat. Checkmate dan masuk perangkap 100 kali. Atuk dan abah yang kalah dalam Mahkamah Malaysia setelah kantoi menculik Jufazli Shah Ahmad secara politik pada tahun 2019 lalu. Checkmate and kantoi habis atuk dan abah yang telah ditelanjangkan oleh Jufazli Shah Ahmad sehingga atuk dan abah kalah secara mengejut di Mahkamah Tinggi pada 20 Februari 2020. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Atuk Dajjal laknatullah dan abah Dajjal laknatullah tidak ada kuasa. Sekian. Terima kasih.